PKPD mungkin dikuat kuasa jika kes positif dan kluster baru terus naik mendadak di kawasan aktif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam edisi 22 Julai bersama saya Azamuddin Hussein. Baik, 40 rakyat Malaysia yang pulang dari India hari ini bakal dikuarantin wajib 14 hari di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP Bangi Selangor. Mereka merupakan jemaah tabligh yang tidak berjaya pulang ke Malaysia 17 Julai lepas. Pusat pemantauan itu akan diselia petugas kesihatan Kementerian Kesihatan dan dikawal pihak polis. Justeru lawatan pihak luar termasuk ahli keluarga tidak dibenarkan sepanjang tempoh kuarantin. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dari 10 Jun hingga semalam, 22,869 individu telah disaring di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Daripada angka itu, 22,791 didapati negatif dan sedang menjalani kuarantin wajib di kediaman masing-masing. 78 individu yang positif pula telah dihantar ke hospital untuk rawatan. PDRM juga telah membuat 1,453 pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mereka yang menjalani kuarantin di rumah. Ya, dalam kenyataan sama, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan setakat Selasa 75 individu ditahan. 3 daripadanya direman manakala yang lain di kompaun gara-gara ingkar arahan PKP. Sebanyak 61,246 pemeriksaan dibuat oleh Task Force Operasi Pematuhan. Pemantauan dilakukan di 3,689 pasaraya, 5,588 restoran serta 1,621 penjajah. Ia termasuk 1,239 kilang, 3,673 bank dan 857 pejabat kerajaan. Tidak terkecuali 1,080 terminal pengangkutan darat, 321 terminal pengangkutan air serta 130 terminal pengangkutan udara. 16 kes baru dilaporkan, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini setakat pukul 12.30 hari tadi sebanyak 8,831 kes. Sejumlah 4 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini dengan jumlah kumulatif 8,566 kes. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan 16 kes baharu melibatkan 8 kes import terdiri daripada 4 warga negara Malaysia dan 4 lagi pemastautin tetap. 8 kes penularan dalam negara pula melibatkan 7 kes kalangan warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara, iaitu kes saringan untuk berlepas ke luar negara. Sehingga kini hanya 5 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal 123 kes. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara, diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 2 lagi kluster baru dikenal pasti. Kedua-duanya merupakan kes jangkitan import, iaitu kluster Hyde Park dan kluster PUI Melbourne.
Kluster Hyde Park dikesan di sebuah kapal di Pelabuhan Klang, Selangor. Pengesanan susulan saringan COVID-19 ke atas kru kapal tersebut sebelum pulang ke negara asal. Setakat ini, 24 orang bukan warga negara telah disaring, 4 daripadanya positif jangkitan dan selebihnya bebas COVID-19. Manakala kes indeks kluster PUI Melbourne pula dikesan pada seorang pelajar warga tempatan yang pulang dari Australia 15 Julai lalu. Beliau yang tidak bergejala didapati positif COVID-19 pada 17 Julai dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Hasil pengesanan aktif, terdapat 2 kes positif dalam kluster ini. Seramai 21 kontak rapat yang terdiri daripada penumpang pesawat dan kenderaan awam yang berkaitan telah disaring dan masih menunggu keputusan. Dalam hari itu, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menegaskan sekiranya berlaku pertambahan kes positif COVID-19 yang mendadak, KKM berkemungkinan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan terlibat. Beliau menegaskan perkara itu susulan kewujudan 8 kluster aktif COVID-19 di Sarawak. Datuk Dr. Nur Azmi berkata, satu pasukan petugas khas akan dihantar untuk meneliti situasi semasa di sana sebelum keputusan untuk melaksana PKPD di lokaliti terlibat dimuktamadkan. Anyway, kalau kes mendadak tinggi dan banyak, maka kerajaan akan bertindak. Macam kita buat dulu, localize kan, lockdown. Ya, memang saya kata tadi bukan seluruh negeri, katakanlah di satu negeri, di satu tempat, di situlah. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Parlimen. 8 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak adalah kluster Sentosa, kluster Tapak Pembinaan, kluster Syarikat Kejuruteraan, kluster Mambung, kluster Pusat Perubatan, kluster Jupiter, kluster Pasar Setutung dan kluster Jeti Kuching. Sementara itu, waktu melawat pesakit dan bilangan pelawat yang dibenar melawat hospital kerajaan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP kekal sama seperti tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelawat hanya dibenarkan masuk ke dalam ward bagi kes kecemasan, kes kritikal atau keadaan yang memerlukan dengan waktu melawat dipendekkan mengikut ketetapan hospital. Bagi temu janji klinik, hanya seorang peneman atau pengiring dibenarkan kecuali untuk pesakit kanak-kanak, pesakit yang memerlukan bantuan atau kes kecemasan. Semakan terhadap garis panduan ini akan dilakukan dari semasa ke semasa dan sebarang perubahan adalah tertakluk kepada situasi semasa pandemik COVID-19. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 8 hari perbicaraan bermula 2 Disember tahun ini terhadap 4 warga Bangladesh bagi kes pemerdagangan manusia melibatkan 17 rakan senegara. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan dan serahan dokumen pihak pendakwaan dan pembelaan pada sebutan semula kes. Keempat-empat tertuduh, Mat Amdadul Haq, Alauddin Pradhan, Muhammad Naim Islam dan Musharraf didakwa bersama-sama melakukan penyeludupan migran ke negara ini. Kesalahan dilakukan pada 2 Mei 2019 di sebuah kondominium di Setapak. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Imigresen Wan Ahmad Hijrah Wan Abdullah, semua tertuduh dipercayai bertindak sebagai orang tengah daripada ejen. 17 migran terlibat dipercayai dibawa masuk ke negara ini melalui jalan tikus selepas tiba di Indonesia. Kesemua tertuduh ditahan dalam satu operasi Jabatan Imigresen di kondominium terbabit pada tarikh sama. Kesemua mereka dituduh di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Sementara itu, Mahkamah Magistrat Ipoh membenarkan perintah reman selama 3 hari terhadap suami seorang personaliti YouTube terkenal bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Nabihah Muhammad Noor terhadap suspek bagi membantu siasatan memiliki senjata berbahaya mengikut Seksyen 6 dalam kurungan 1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain.
Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Bertemu kembali. Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat dakwaan penyelewengan dalam pengurusan lembaga tabung haji masih di peringkat perbincangan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Mazhur Syari berkata kerajaan akan melaksanakan segera siasatan dalaman untuk mencari satu solusi terbaik bagi merungkai permasalahan tersebut. Ya, beberapa cadangan dikemukakan di Parlimen berkaitan dengan RCI dan kita telah meneliti kewajaran itu dan sehingga ke hari ini kerajaan belum memutuskan secara rasmi untuk menubuhkan RCI dalam menyiasat dakwaan-dakwaan yang berkaitan dengan penjualan-penjualan aset dan juga transaksi ataupun tata kelola tabung haji itu sendiri. Selain itu katanya, siasatan dalaman ini bertujuan bagi memperbetul sebarang kepincangan seterusnya memajukan anak-anak syarikat institusi kewangan Islam itu. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penutup Program Bual Bicara bertajuk Peranan Institusi Fatwa dalam menghasilkan SOP untuk menangani COVID-19 di Masjid Negara Kuala Lumpur. Beliau turut menyampaikan sumbangan wang tunai dan barang keperluan berjumlah RM40,000 kepada 125 orang penerima yang terdiri daripada orang kelainan upaya OKU, ibu tunggal dan fakir miskin di wilayah persekutuan. Cadangan menaikkan kadar allowance tugasan anggota bomba bantuan akan dibawa ke peringkat Kabinet dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib yakin kerajaan akan mempertimbangkan cadangan berkenaan. InsyaAllah saya confident bahawa kerajaan akan mempertimbangkan dan kita sebab saya bukan kerajaan, kita sebagai orang yang bawa, kita akan bincang kita pos dengan menteri kita di peringkat bomba, peringkat pos kabinet dia, Jabatan Menteri, dan kita akan bawa kepada kerajaan sebab tambahannya mungkin tak banyak tu kan, 11 juta saja setahun. Kalau kita beri kekurangan anggota seperti masuk bomba masyarakat ini ataupun bomba menyebabkan kita kehilangan berjuta-juta lagi duit, kebakaran, kelambatan servis yang kita beri, saya rasa saya ingat pulangannya lagi besar kepada kerajaan. Ujarnya ketika ini 2,500 anggota bomba bantuan dibayar RM6 sejam melibatkan shift kerja selama 12 jam. KPKT mencadangkan kenaikan allowance kepada RM8 sejam sebagaimana yang diterima pasukan lain seperti polis sukarelawan dan anggota rela. Beliau berkata demikian selepas menerima penganugerahan pangkat Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat di Putrajaya. Pemakaian pakai itu dilakukan Ketua Pengarah JBPM Datuk Muhammad Hamdan Wahid. Terdahulu Datuk Seri Dr. Ismail turut menerima tambik hormat sempena lawatan rasminya ke Ibu Pejabat JBPM Putrajaya. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang mempunyai masalah untuk membayar semula pinjaman kewangan yang diberikan oleh pelbagai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia MEDAC diminta tampil untuk berbincang. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Mas M. Yati Samsudin, agensi-agensi tersebut memahami permasalahan yang dihadapi PKS ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ujarnya meskipun tidak banyak aduan yang diterima berkaitan masalah pembayaran balik pinjaman semasa tempoh PKP dilaksanakan, namun pihaknya sentiasa membuka ruang untuk berbincang. Pembiayaan, latihan, bimbingan, khidmat nasihat dan juga banyak lagi pakej-pakej rancangan yang ada di bawah kementerian kami. Jadi sebab tu saya cakap ada masalah, talk to us, macam program-program misalnya dia tak dapat membayar pembiayaan bank ataupun dia peminjam tekuk. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Personaliti Industri dan Usahawan Malaysia 2020 anjuran niagatimes.com.
Baik, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyokong cadangan kerajaan untuk membina Akta Koperasi 1993 Akta 502. Pindaan ini diharapkan dapat dilaksanakan secepat mungkin bagi membolehkan peruntukan yang tidak sesuai dengan keperluan sekarang dapat diperbaharui. Presiden Angkasa Datuk Abdul Fattah Abdullah menjelaskan pertubuhan itu telah mencadangkan 18 penambahbaikan kepada akta ini. Ini mengalu-alukan cadangan Yang Berhormat, inisiatif dan cadangan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi dalam usaha untuk menambah baik atau mengkaji semula Akta Koperasi dan juga Akta SKM supaya akta-akta yang dah tak sesuai itu dapat diubah, ditambah baik supaya memudahkan perjalanan perniagaan gerakan koperasi. Beliau ditemui media di Ibu Pejabat Angkasa semasa program serahan tudung antara Angkasa dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam. Mudah didapati dengan harga yang rendah. Itu antara penjelasan individu yang terjerumus dalam aktiviti penagihan dadah sehingga sukar melepaskan tabiat jijik tersebut. Perkara itu diakui sendiri oleh orang kena pengawasan OKP, Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK, kepada wartawan kami. Menurut OKP ini, mereka mula terjerumus ke kancah dadah berpunca daripada tekanan, kemudiannya bertukar menjadi ketagihan melampau. Kita ingin cuba, lepas tu lagi segi pergaulan, lagi satu benda tu mudah dapat, lagi satu jadi kita tertarik dengan benda tu. Bila kita dapat benda tu kita suka, kita happy. Jadi bila tak ada, kita rasa macam tak happy. Benda tu macam seolah macam entertainment untuk kita pula. Sebab sebenarnya banyak entertainment lain, tapi kita dah ambil benda tu, kita rasa itu yang paling terbaik. Sejak saya terlibat dalam golongan dadah ni dan terpengaruh dengan kawan-kawan dan sosial pun semualah. Dulunya saya ambil heroin. Memang lama juga daripada sekarang umur saya dah 38 dan saya start menagih umur 25. So kira lama jugalah. Lama. Dalam tempoh penagihan tu. Ada juga saya berhenti dan dalam lebih kurang 2-3 tahun lebih jugalah. Lepas tu start balik. Sebab saya terjebak dengan dadah ni dari ada tension kerja lebih, lepas tu pengaruh kawan-kawan dekat sini Kota Baru tu. Senanglah, dia sepadan kan. Tu dia ikut musim lah. Namun setelah ditahan dan dipantau oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan, mereka mengakui kehidupan semakin baik dengan adanya dorongan dan bantuan yang diberikan. Jelas Ketua Pengarah ADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah, masyarakat bertanggungjawab untuk memberi sokongan moral untuk mengelakkan mereka kembali terjerumus ke kancah itu. Selain mengubah stigma terhadap insan ini dalam usaha mencapai dadah terkawal 2025. Jadi kalau masyarakat sekeliling menyisihkan mereka, risiko untuk mereka kembali jadi penagih itu tinggi. Sebab mereka merasakan mereka ni tak diterima. Tetapi kalau masyarakat sekeliling mengetahui yang mereka ni adalah seorang pesakit yang perlu terima rawatan dan perlu rawatan lanjut dan ada perasaan simpati, empati kan, dan kemungkinan dia nak kekal pulih itu tinggi. Tambah beliau, kerjasama erat antara jawatan dan agensi diharap dapat menghijaukan 12 kawasan rintis yang telah dikenal pasti menggunakan pendekatan tertentu. Mengikut peratusan berbanding dengan jumlah penduduk, Terengganu mencatatkan peratusan tertinggi gejala penagihan dadah iaitu 0.9%. Diikuti Kelantan, Pahang termasuklah negeri Perlis. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah.
Kita beralih ke perkembangan sukan. Penyertaan pemain muda negara Wan Ahmad Kuzri, Wan Ahmad Kamal dalam kem latihan pusat fasa 2 yang dijadual 3 Ogos ini masih sama. Ini kerana FAM perlu berbincang terlebih dahulu dengan kelab naungan pemain terbabit di Amerika Syarikat selain berdepan kekangan prosedur akibat COVID-19. It's another thing we have to discuss with him and his club. Obviously, the club has the right to retain him if they want, and if he does go back, as I say, we're trying to minimise the travelling and the quarantine and all those sorts of things. So we'll work together with him and his family and his club and try and find the best solution. But I'd definitely like him to be part of the next call-up if he possibly can. Menurut Brad Maloney, Wan Kuzri yang beraksi bersama Akademi Bola Sepak St. Louis, Amerika menyertai latihan bersama skuad negara sejak Khamis lalu. Latihan pusat fasa 1 pula akan berakhir Ahad ini. Dalam perkembangan lain, Maloney turut mengesahkan pasukannya masih belum sedia mengadakan sebarang aksi persahabatan sepanjang kem latihan. Susulan khabar angin mengenai perpindahan bintang Paris Saint-Germain PSG Kylian Mbappe. Mbappe mengumumkan untuk kekal bersama pasukan untuk saingan musim depan. Menurut Mbappe, dirinya merupakan sebahagian daripada hasil projek pasukan berdurasi 4 tahun. Justru sambutan ulang tahun ke-50 kelab pada tahun ini amat penting untuk dirinya kekal di PSG. Mbappe juga berikrar untuk membawa kembali trofi bersama pasukan. Sebelum ini, pemain terbabit sering dikaitkan dengan perpindahan ke Real Madrid. Namun minggu lalu, Presiden Kelab Real Madrid, Florentino Perez, memaklumkan juara Sepanyol itu tidak akan membuat pembelian besar musim ini. Sementara itu, Aston Villa berjaya mendaki keluar daripada zon penyingkiran Liga Perdana Inggeris EPL. Selepas menang tipis 1-0 ke atas Arsenal, Mahmoud Trezeguet muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada aksi yang berlangsung di Stadium Villa Park. Skuad kendalian Smith terselamat selepas pemain sayap Mesir itu meledak gol tunggal pada babak pertama selain berjaya mempertahankan kedudukan berkenaan sehingga tamat permainan. Villa kini di 4 terbawah dan berada di atas pasukan Watford berdasarkan perbezaan gol. Watford yang dibelasah 0-4 berdepan Manchester City minggu lalu membuka pintu buat Villa menyelamatkan diri daripada 3 kedudukan terbawah. Pengurus Villa, Dean Smith, menggesa pasukannya memastikan kemenangan bertemu West Ham Ahad ini, manakala Watford akan berkunjung ke Stadium Emirates untuk bertemu Arsenal. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Saudara, masih dalam berita tengah malam, kira-kira 1,126 kenderaan direkod menggunakan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID di 9 plaza tol di laluan hutan kampung Kedah ke Sungai Dua, Pulau Pinang. Pengarah urusan PLAS, Datuk Azman Ismail, ketika dihubungi memaklumkan pengoperasian hari pertama RFID itu berjalan lancar selain mencatatkan 2.93% penggunaan kenderaan persendirian sekitar jam 12.30 hari hingga 6 petang tadi. Jelasnya, PLAS menjangkakan pertambahan kenderaan di lorong RFID dalam masa terdekat. Terdahulu, PLAS dalam satu kenyataan memaklumkan 9 buah plaza tol di laluan hutan kampung sehingga Sungai Dua, Pulau Pinang akan dilengkapi kemudahan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID bermula hari ini. Antara plaza tol terlibat ialah plaza tol Sungai Dua, Bertam, Sungai Petani Selatan, Sungai Petani Utara, Gurun, Pendang, Alustar Selatan, Alustar Utara dan Hutan Kampung. Jelasnya, pengguna dapat menikmati dan menggunakan sistem itu yang lebih mudah, cepat dan selamat di kedua-dua lorong keluar dan masuk. Difahamkan pelaksanaan tersebut sebagai langkah awal ke arah sistem tol aliran bebas pelbagai lorong MLFF selain mengurangkan kesesakan di plaza tol. Zoo Taiping and Night Safari ZTNS menerima 3 kelahiran spesies terbaharu iaitu anak anjing hutan, anak orang hutan dan burung potak upeh.
Kesemua 3 spesies berkenaan berjaya dibiakkan dan dilahirkan dalam tempoh setahun sejak pertengahan tahun lepas hingga tahun ini. Yang di-Petua Majlis Perbandaran Taiping, Khairul Amir Muhammad Zubir berkata, ZTNS bukan sahaja berperanan memastikan haiwan-haiwan di bawah kelolaannya mendapat perlindungan dan penjagaan habitat asal, malah perkembangan fizikal dan mental haiwan-haiwan tersebut dirangsang dengan baik. Sebab pembiakan ini penting kepada Zoo Taiping dan juga mana-mana zoo lah di Malaysia ni. Sebab kalau kita tidak melakukan pembiakan daripada sekarang, kita bimbang akan kepupusan haiwan-haiwan, khususnya haiwan-haiwan yang semakin terancam dia punya spesies. Sebab itulah Zoo Taiping sentiasa melakukan proses pembiakan ini. ZTNS menerima kelahiran 4 ekor anjing hutan atau nama saintifiknya Red Dole lahir pada 31 Disember 2019. Manakala dalam tempoh Disember 2019 hingga Februari tahun ini, ZTNS menerima kelahiran 2 ekor anak orangutan spesies Bornean. Spesies yang dianggap terancam oleh Kesatuan Pemeliharaan Alam Sekitar Antarabangsa IUCN, burung botak upih atau nama saintifiknya Micteria cinerea, berjaya dibiak dan hidup bebas di sekitar luar kawasan Zoo Taiping. Burung berkenaan telah membuat 12 sarang dan sebanyak 4 sarang telah berjaya menampakkan kehadiran anak burung yang sudah mendetas. Saksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 di Dataran Perdana Bangunan Perdana Putra Putrajaya yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, pada hari Selasa 28 Julai 2020 pukul 8.55 pagi. Saksikan di saluran berita RTM dan TV1. Ya, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Dengan itu, saya Azam Husin. Assalamualaikum dan selamat malam.